cerita pula tentang Haji Hadi ni. Dia punya apa? Dia punya dewa ni. Apa cerita? Dan terus ada tajuk Haji Hadi. Ni dewa perhatian insan ni. Dia tegur hakim. Okey. Dia tegur hakim. Dia tegur hakim kerana hakim itu hari hakim-hakim yang arif ni, hakim-hakim yang ada educated ni. Ya, bukan hakim tauqiah. Dia orang kata pun dia membenarkanlah petition Nick Elin tu membatalkan tu. Atas dasar perlembagaan negara. Dan datang pula dewa kepada prihatin insan ni. Dia membuat teguran kepada hakim. Dia mengatakan hakim-hakim ni janganlah dipengaruhi oleh pemikiran penjajah. Banyak jugalah orang-orang di dalam TikTok dan surat khabar pun memberi ulasanlah kepada Haji Hadi ni. Haji Hadi ni siapa yang nak mempertikaikan ataupun nak memperlekehkan hakim-hakim ni. Sedangkan hakim-hakim tu bukan seorang hakim. Ketua Hakim Negara bersama dengan 8 orang lain, 9 hakim paling tinggi kat Malaysia. Hakim Besar Malaya, Hakim Borneo lah apa semua. Mungkin kerana dia dah menganggap diri dia dah bersifat dewa, jadi dia menganggap hakim-hakim ni dah bawah daripada ni untuk prihatin insan ni punya ni lah. Yang dia sangat mendewa-dewakan dia punya Tok Guru ni. Okey, saya nak bagi tahu sebenarnya YB pun tahulah kan apa sebenarnya ni Elin ni dia dah membuat petition ni pada zaman 2021. Ya, betul. Masa tu kalau prihatin insan nak tahu siapa dia punya PM? Muhyiddin Yassin. Anwar kot. Ke Mahathir. Kalau dia baru bangun tidur mungkin dia anggap Anwar. Tapi kalau dia dalam petition tu 2021. Dan masa tu Menteri Undang-Undang adalah Taqiyuddin sendiri. Taqiyuddin. Okey. Dan yang paling memenanjatkan ni Elin kata saya orang Muafakat Nasional. Kawan prihatin insan. Okey. If you're a business owner, then animated explainer videos are the best way to capture attention. Jadi macam mana YB yang juga orang PAS ni boleh sanggup datang daripada bas, Melaka datang satu bas, apa semua datang dekat Putrajaya. Macam dia orang tak puas hati dengan apa yang dia orang dah buat sebenarnya. Okey, sebenarnya banyak isu tu, Rau 3-4 perkara tu kan. Okey, saya komen pasal kita start komen dari inilah pasal petition ni Elin tu bila tu kan. Kan? Petition ni Elin tu macam Saudara Rau kata tadi tahun 2021. Ketika Kerajaan Perikatan Nasional. Ketika itu Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hasan. Menteri Agama mungkin masa tu saya tak pasti Dr. Zul ke atau Idris Ahmad dah. Tapi timbalannya Marzuq lah. Pas lah kan. Okey. Yang seronok dan yang menggelikan hati saya lah kawan. Bila orang tanya kan, mengapa ketika ni Elin buat petition tu, kan? Mengapa bila ketika petition tu dibuat tahun 2021 di mana masa tu Perikatan Nasional jadi kerajaan, engkau orang senyap sunyi. Kan? Bila ditanya. Dan Idris Ahmad yang kata bagi PAS takbir 5 hari selesai semua perkara, dia jawab. Dia jawab. Apa dia jawab tahu? Kami tak tahu. Oh, dia yang jawab. Saya ingatkan Tuan Ibrahim Tuan Mam. Idris Ahmad jawab. Saya dengar dia dalam sidang akhbar selepas dia buat persidangan meja bulat dalam 4-5 hari lepas pasal ni Elin ni. Dia jawab kami tak tahu. Dia kata apa? Petition ni banyak, dia cakap. Petition ni macam-macam petition dibuat di mahkamah. Mana menteri nak tahu, dia kata. Mana kabinet nak tahu. Saya nak jawab dekat Idris. Kawan saya jugalah dulu masa dia jadi timbalan ketua pemuda PAS Pusat, saya naik ketua pemuda Melaka. Masa tu. Saya nak jawab ke dia, petition ini ialah berkaitan dengan Undang-Undang Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan. Bukannya petition main bola ke petition apa. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Enakmen Kerajaan Negeri Kelantan. Dah tentu bila petition ni dibuat oleh Nik Elin, Kerajaan Negeri Kelantan mesti sedar. Betul. Dan Kerajaan Negeri Kelantan tu siapa perintah? Amanah perintah. Kan? Mestilah Kerajaan Negeri Kelantan sedar. Dan bila petition dibuat, dah tentulah Jabatan Kehakiman Syariah lah, JAKIM lah, apa, mesti sedar. Dan bila dia sedar, mesti diberitahu pada menteri. Mesti beritahu pada Kerajaan Negeri Kelantan. Dan Kerajaan Negeri Kelantan sendiri silap-silap ada peguam pemerhati dia masa petition silap. Kita tak tahulah kan. Boleh dia jawab, kami tak tahu.
Bayangkan. Jadi dia sebelum tu maksudnya dia tak tahu apa nak jawab. Sebenarnya dia mandom, lembab, tak gerti nak buat kerja, dia boleh jawab tak tahu. Satu jawapan yang JKK Kampung Bukit Beruang pun tak jawab tak tahu, tuan-tuan. Ini menteri, tuan-tuan. Dia boleh jawab tak tahu. Dan inilah jawapan yang Sanusi selalu bagi. Bila dia tak tahu, aku tak tahu. Aku tak tahu. Ini aku tak tahu, kan? Ini kita nak beritahu dia, menteri tak tahu. Kan? Itu satu. Dia boleh jawab. Idris Ahmad pun dia jadi menteri agama, dia jadi kan? menteri agama. Itu yang saya nak tahu. Saya tak pasti sama ada masa tu dia dah jadi menteri agama ataupun Dr. Zul. Okey. Kan sebab masa Ismail Sabri, Idris Ahmad jadi menteri agama. Jadi kalau walaupun Dr. Zul ke dia ke, tapi masa tu memang kerajaan Timbalan menteri agama pas Ahmad Marzuq. Ahmad Marzuq. Dia daripada awal Ahmad Marzuq. Masa Dr. Zul Ahmad Marzuq. Masa Deris pun Ahmad Marzuq. Tak ada masalah siapa jadi menteri, tapi kerajaan yang ada dalam tu pas. Maksudnya kalau orang petition penting macam ni, mestilah kerajaan yang pas ada tu sedar, kan? Mestilah patutnya berdemo. Kan masa tu, ini tak. Bila kerajaan kita barulah nak berdemo, baru Melaka datang satu bas. Lepas tu jawab tak tahu pula, tuan-tuan. Kan? Jadi selain daripada menteri selain daripada dia orang punya duta khas tidur, rupanya menteri agama pun tidur. Duta khas tidur, dalam parlimen pun tidur, pasal bunga, menteri pun tidur. Boleh dia kata menteri tak tahu, kabinet tak tahu. Yalah. Kan? Sedangkan itu satu isu yang besar, orang nak batalkan. Dia kata ni orang nak batalkan mahkamah syariah ni. Kan? Orang nak batalkan undang-undang syariah Kelantan. Takkan Kelantan tak tahu? Kan? Lepas tu, yang Rau kata dewa tu lah, kan? Boleh pula. Bagi saya ucapan itu adalah ucapan menghina mahkamah. Hina mahkamah, hina hakim. Boleh dia kata ni meneruskan pemikiran penjajah. Sedangkan hakim, dia buat keputusan berdasarkan kepada perlembagaan. Takkan hakim nak tak ikut perlembagaan, dia hakim. Dia pakar perlembagaan. Kalau benda itu bertentangan dengan perlembagaan, dia terpaksa dah batalkan. Itu saja. Dan dia beritahu ini bukannya keputusan nak buang mahkamah syariah, bukan nak batalkan mahkamah syariah, bukan nak buang undang-undang syariah, tak. Masih ada dalam kepala otak dia mengatakan perlembagaan Malaysia ni adalah perlembagaan penjajah. Memanglah itu daripada dulu pun dia kata macam tu, tak ada masalah lah. Yang itu pun kita terima sebab memang undang-undang kita ni memang diasaskan daripada undang-undang British, kan? Tapi dia mengangkat sumpah masa tu bukan dia tak sedar. Dia tak sedar. Dia dah berapa kali jadi ahli parlimen. Dia dah berapa kali angkat sumpah prihatin insan. Undang-undang mana pula yang dia junjung? Menjunjung perlembagaan. Tahun 99 dia dah jadi ahli parlimen. Sebelum tu dia jadi adun kat Terengganu. Dia mesti kata angkat menjunjung perlembagaan. Dia jadi adun Terengganu tahun 80-an lagi. Tak nak angkat sumpah nanti tak masuk pula. Tak masuk. Tu Imam Jasin Lebih Zul tu pun angkat sumpah tu. Dia tu cakap pasal perlembagaan selalu, dia kan. Pun dia kata penjajah juga. Tapi masa tu kau angkat sumpah pula. Kalau saya nak cabar semua ahli parlimen PAS, letak jawatan. Kalau kau orang kata ni perlembagaan penjajah apa semua, tak nak memikul perlembagaan, kau orang letak jawatan. Kan?